Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi pengajian hadis, ulumul hadis, yang pada siri-siri yang lepas kita ada menceritakan tentang muqaddimah ulumul hadis, dan insya-Allah pada kali ini kita akan cuba untuk nak berkenalan tentang spesifik ulumul hadis, tetapi insya-Allah saya akan cuba untuk nak mempermudahkan sebaik mungkin kefahaman kita, yang saya tak akan masuk kepada detail-detail ya, dan kita tak akan masuk, kita sekadar untuk nak berkenalan dengan istilah. Kemudian kalau ada sikit syarat-syarat dia apa, dan kalau ada contoh-contoh dia, insya-Allah kita akan explainkan. Tapi pertama sekali saya mohon maaf kerana untuk hari ini kita tak dapat betul-betul sediakan slide yang betul-betul proper. Tapi ada slide itu, alhamdulillah kita dapat sekadar dengan masa yang ada. But insya-Allah untuk next kita akan masukkan lebih banyak contoh-contoh supaya kita akan lebih kenal. Cuma untuk hari ini insya-Allah kita akan ambil gambaran secara umum, sebab bila kita nak belajar tentang ilmu hadis, ulumul hadis, kita nak kenal tentang dia punya istilah-istilah. Apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih, apa yang dimaksudkan dengan hadis hasan, apa yang dimaksudkan dengan hadis aziz, apa yang dimaksudkan dengan hadis gharib, apa yang dimaksudkan hadis mutawatir, apa yang dimaksudkan dengan hadis qudsi, dan macam-macam lagi istilah, yang mana insya-Allah hari ini kita akan ambil dulu secara general maksud-maksud bagi semua istilah itu, dan kemudian insya-Allah pada akan datang kita akan huraikan satu persatu dengan lebih detail, walaupun bukanlah terlalu detail, tetapi kita akan huraikan dengan lebih yang kita boleh faham maksudnya dan syarat-syaratnya, dan juga contoh-contoh daripada apa yang kita akan discuss. Jadi hari ini insya-Allah saya akan kongsikan tentang slide. Okey, kalau kita boleh nampak slide yang saya nak kongsikan pada hari ini, alhamdulillah semua boleh nampak. Okey. Baik. Kalau kita tengok pada yang pertama sekali, sesi kita yang pertama sekali, saya ada menceritakan serba sedikit tentang maksud hadis, khabar dan athar. Jadi kita tak ulang balik, cuma kita remind balik hadis, khabar dan athar ini. Hadis itu kalau kita tengok dalam bulatan tu, khabar dan athar ni dia lebih luas. Dia merangkumi kata-kata sahabat, dia merangkumi kata-kata tabi'in, tetapi bila kita sebutkan hadis, dia specifically dia merujuk kepada hadis Nabi. Khabar dan athar boleh merujuk kepada kata-kata Nabi juga, boleh juga merujuk kepada selain daripada Nabi. Tetapi hadis cuma digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu hadis? Yang kita nak bicarakan apa itu hadis dan apa yang kita nak cuba jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mesti ada lima komponen ni. 5 komponen ni mesti kena ada. Jadi kalau tak ada komponen ni, dia bukanlah hadis Nabi. Jadi hadis Nabi yang pertama sekali iaitu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan baginda. Seolah-olah kalau kata Nabi bagi tahu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap daripada amalan itu berdasarkan kepada niatnya. Maksudnya ucapan itu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. So kalau kata ucapan itu disandarkan kepada saya, dia bukan hadis. Ucapan itu disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, dia tabi'in, selepas tabi'in tu, bukan hadis. Mesti syarat dia ucapan disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita kena jaga betul-betul. Jadi sebab apa kita sensitif dalam bab ni, kita nak menjaga kesucian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab
insan ni, Nabi, kita nak bantu dia, kita nak jaga kemuliaan dia, kita tak mau orang sandarkan sewenang-wenangnya apa yang Nabi tak ucapkan, orang sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, itu juga adalah hadis. Sebagai contoh, macam mana Nabi solat, macam mana Nabi bercakap, macam mana Nabi buat itu dan ini, sahabat yang biasanya akan nukil. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingati Allah pada setiap ketika. Ada juga hadis, ada juga misal lain, Aisyah dia bagi tahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk nak memulakan apa-apa daripada anggota kanannya, sama ada ketika dia membersihkan diri, ketika dia menyikat rambutnya, ketika dia pakai kasut. Itu apa yang Aisyah ceritakan daripada perbuatan Nabi. That's also a hadith. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, pengakuan. Pengakuan ataupun istilah Arab dipanggil sebagai takrir. Takrir ni maksudnya pengakuan. Something yang Nabi tak ucap, Nabi tak buat, tetapi dia membenarkan benda itu berlaku. Sebab benda ini boleh termasuk di dalam hukum hakam. Okay? Sebab apa reason dia? Kerana pada zaman Nabi SAW adalah zaman turunnya wahyu. Zaman turunnya wahyu, kalaulah ada perkara-perkara yang Allah nak larang manusia daripada melakukannya, nescaya Allah akan turunkan wahyu ketika itu. Kalaulah ada perkara-perkara yang berlaku di hadapan Nabi dan benda itu bercanggah dengan syarak, mesti Nabi ataupun Allah Azza wa Jal akan menurunkan ataupun akan datang wahyu berkaitan dengan urusan tersebut. Tetapi kalau benda itu dilakukan di hadapan Nabi, tetapi Nabi tak pernah larang, Nabi tak pernah suruh, dan Nabi nampak, Nabi biar sahaja, maka itu yang dimaksudkan dengan pengakuan. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW bersama dengan Khalid bin Al-Walid, dan Khalid bin Al-Walid pun hidangkan kepada Nabi SAW biawak padang pasir bob. Siapa yang pernah makan bob? Bob ni adalah binatang yang masyhur di tanah Arab, dijual, ditangkap daripada padang pasir, disembelih. Bob ni binatang yang kalau orang tak biasa dia gelilah, sebab dia nampak macam cicak besar kan. Tapi dia tak geli macam tu. Dia kalau makan pun sebenarnya rasa dia macam ayam je. Tapi macam-macam lah orang kata dia ada khasiat tu, khasiat ni. Jadi bob ni satu mendapat permintaan yang agak tinggi, tapi bukanlah kira kata terlalu tinggi sebab dia tak dijual di pasar-pasar awam terbuka, sebab dia bukanlah sesenang itu untuk nak dapat. Dan bob ni kepelikan dia adalah bila dia disembelih, dia susah nak, bukan nak kata nak tak mati, tapi anggota dia tu macam bergerak-gerak lagi. Kami ni dulu kawan-kawan ni bila sembelih bob ni, kita biar dulu. Sejam kemudian baru kita datang balik dan kita tengok bob tu masih lagi bergerak-gerak. Sampai kadang-kadang kita pun muskil, dia dah mati ke ataupun dia hanya reaksi of muscle reaction dia. Okey, bob ini pernah dihidangkan kepada Nabi SAW. Sahabat makan, Khalid makan, dia suka. Tapi Nabi tak makan. Nabi tak jamah. Dihidang depan Nabi SAW, Nabi biar je. Dia kata, ya Rasulullah, adakah haram makan bob ni? Nabi kata, tak. Tapi kerana macam maksudin, aku geli sebab aku tak pernah menjumpainya di tempat aku. Maksudnya di tempat Nabi SAW, kampung halaman Nabi, tak biasa makan bob. Jadi dia rasa macam tak selesa nak makan. Bukan kerana bob tu haram,
dan tidaklah Nabi menggalakkannya, tetapi Nabi biar je siapa nak makan-makan, jadi dia tidak boleh dianggap sebagai haram dan juga dia tak dijadikan satu makanan yang digalakkan untuk makan. So itu maksud pengakuan. Contoh lain, misalnya ada sahabat Jabir radhiyallahu an, dia cerita, dia kata kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yanhan. Dia kata kami dulu pernah melakukan azal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda tak pernah menegah kami pun. Maksud dia kata azal tu apa? Azali maksudnya macam merancang keluarga lah, merancang keluarga. Jadi dia kata kami dulu maksudnya berhubungan dengan isteri-isteri kami dan kami orang kata bukanlah merancang keluarga, dia tak macam istilah nak kata tu. Tapi dia kata Nabi, dan pada ketika itu tak pernah ada pun larangan. So maksudnya perkara tersebut dihalal ataupun diharuskan oleh syarak. Sebab kalaulah benda itu haram, nescaya ketika itu pada zaman Nabi SAW pasti akan diturunkan wahyu mengenainya. So ini terletaknya kepentingan takrir ataupun iqrar, pengakuan di dalam hadis Nabi SAW. So ini adalah komponen ketiga di dalam memahami hadis Nabi. Yang keempat, iaitu sifat karakter ataupun akhlak Nabi. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi daripada sudut sifat karakternya, macam baginda suka senyum, Nabi marah ketika ini, Nabi senyum ketika ini, Nabi buat baik ketika ini, semua itu yang dinukilkan kepada Nabi SAW, itu juga adalah hadis Nabi SAW. Baik, yang kelima iaitu ciri fizikal Nabi, itu juga termasuk dalam hadis. Let's say sahabat bagi tahu sifat Nabi SAW, ya ciri fizikalnya baginda ini tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dadanya bidang, bahunya lebar, perutnya tidak melebihi dadanya, rambutnya macam berombak-ombak sikit, janggutnya bagaimana. So ini semua adalah hadis Nabi. Kalau ada yang disandarkan kepada Nabi, that's the hadis. So ini adalah komponen-komponen hadis yang mana kita nak jaga Nabi SAW, nak jaga ucapan, nak jaga perbuatan, nak jaga takrir, pengakuan, nak jaga karakter Nabi, nak jaga fizikal Nabi SAW. This is what is all about, iaitu hadis. Bila kita belajar tentang ulumul hadis, kita nak protect benda-benda ni. Jadi bila ulama rangka-rangka cara guideline macam mana nak protect hadis Nabi SAW, so kat situlah macam mana ilmu-ilmu lain macam usul fiqh umpamanya, maka ilmu hadis juga menjadi satu disiplin yang mana dirangka untuk kita kenal hadis ni apa jenisnya, hadis ni apa bentuknya. Semua ini hanya satu je. Kita nak tahu sama ada hadis itu sabit ataupun tidak, ataupun hadis ini boleh diamalkan ataupun tidak. Yang itu kita nak cuba berkenalan pada hari ini insya-Allah secara ringkas. Alright. Yang ini kita dah pernah sebut sebelum ini. Ini kita dah ambil before semasa kita nak membicarakan tentang sejarah penulisan hadis. Baik. Yang ini insya-Allah kita nak bicarakan pada hari ini iaitu pembahagian hadis berdasarkan status dia. Status apa maksud dia? Sahih tak sahih? Betul tak betul? Okay, kita akan bicara sebab pembahagian hadis ada beberapa jenis. Alright. So ada pembahagian hadis berdasarkan kepada status. Sahih tak sahih? Ada pembahagian hadis berdasarkan kepada jalan riwayat dia. Yang itu kita akan bicarakan selepas ini. Yang ketiga, pembahagian hadis berdasarkan kepada amalan, boleh diamalkan ataupun tidak. Yang itu akan masuk dalam bab nasikh dan mansukh, muhkam dan seumpamanya. Yang itu pun later on kita akan sentuh. But first, we gonna talk about kriteria ataupun macam mana kita nak tahu hadis itu boleh diterima ataupun tidak. Macam mana ulama
menilai sesuatu hadis itu boleh diterima ataupun tidak. Yang ini kita nak cuba faham. But of course, we not going into a detail pasal semua benda, sebab apa yang saya nak sebutkan, ciri-ciri, syarat-syarat, ini semua ada perbahasan yang mendalam, ada khilaf yang berlaku di kalangan even ahli hadis sendiri, but we not gonna touch about that. We cuma perlu untuk nak ni sahaja, kita nak cerita secara umum sahaja apa yang menjadi amalan kebanyakan majoriti daripada para ulama hadis. So now apa yang ada di hadapan kita, di depan skrin kita, right or wrong. Right tu maksudnya sahih, yang wrong itu maksudnya dhaif. So what is the criteria? Apa yang kita boleh tahu, macam mana kita nak tahu hadis itu sahih ataupun tidak? So di mana para ulama menilai sama ada hadis itu sahih atau tidak? Let's check it out. Okay, now ada kat depan ni saya buat macam satu bentuk formula, macam matematik pula rupanya kan. Yang ni, this is a criteria of exception of hadis. Yang pertama, formula dia adalah status hadis sama ada sahih ataupun tidak, sama dengan yang ini kita tengok mesti kena ada 5 elemen ni. 5 elemen ni. Okay, 5 elemen ni, what is it? Yang pertama sekali, perawi. Ulama akan tengok perawi hadis. Yang kedua, ulama akan tengok sanad tu bersambung ataupun tak. Fulan daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada Nabi. Sambung ke tak sambung? Ada terputus ke tak terputus? Yang ketiga, ulama hadis akan tengok daripada aspek matan dia ataupun keganjilan. Keganjilan ni maksud alright. Okay, saya bagi satu contoh. Let's say di Melbourne, umpamanya di Melbourne, ramai tahu yang mana sekarang ini dalam proses lockdown umpamanya, yang tak dibenarkan untuk satu family untuk nak pergi ke public tempat-tempat, contoh saya pun tak tahu, but tiba-tiba ada seorang dia datang, dia kata boleh hari ni kita dah boleh keluar beramai-ramai pergi ke public place, kita dah boleh pergi ke shopping mall beramai-ramai, dah tak ada lockdown. But kebanyakan orang kata tak. Paper pun kata tak sebut benda tu. So apa yang orang tu bawa ada keganjilan. That's weird. Ada kita kata satu feeling that yang dia apa yang dibawa tu something different from the others. Yang tu. Okay. Itu yang ketiga apa yang ulama tengok. Yang keempat iaitu daripada aspek kecacatan. This is very complicated one. Sebab kecacatan sesuatu hadis itu hanya boleh dilihat oleh mereka yang pakar, mereka yang tahu. Let's say for example a doctor. Seorang doktor, dia orang doktor ni ada yang mahir, ada yang tak mahir kan. Doktor yang mahir kadang-kadang bila dia tengok how we talk, dia tengok how we react, how we move, doktor tu akan tahu yang dia ni sihat ke tak? Dia ni macam ada gejala nak stroke tak lama. Dia ni macam ada masalah jantung. Tetapi if we as a public citizen, kalau kita tengok anybody else, kita pun tak tahu kan dia ni sihat ke dia tak sihat ke. Kita tak faham tentang gejala. We not study about it. But orang yang pakar dia nampak kecacatan tu boleh jadi yang tersembunyi, boleh jadi yang tak tersembunyi. Kecacatan tersembunyi. Kecacatan tersembunyi ni yang kalau orang tengok kan, misal kata Abang Jafni ni Masya Allah sihat. Hari-hari dia jogging. Nampak dia kuat. Dia aktif. Dia baik sukan. Dia pergi kelas. Dia kerja. Sana sini. But who knows? Dia ada sakit tersembunyi yang we all maybe never know. Only him or only the experts. The only one who knows. Itu kecacatan. So this is 4 kriteria yang kita nak cari, yang kita nak study bila kita nak tahu tentang status hadis. Perawi. Okay, saya hurai sikit. Perawi saya hurai sikit. Okay, kat situ kan tengok kan, dalam perawi itu saya ada buat kurungan adalah dan dhabt. Adalah dan dhabt. Okay, ini sebab apa saya nak
Saya sentuh ringkas sebab saya nak semua faham. Sebab saat lagi kita nak belajar tentang hadis sahih. So status hadis sahih, yang tak sahih, dhaif semua ada related to this formula. Ada related to this criteria. Yang itu yang kita nak faham, so mesti kita kena huraikan. Perawi. Perawi yang pertama sekali dalam perawi ni dia akan tengok dua benda. Two things yang we are gonna look into a specific perawi. Iaitu dari sudut adalah apa maksud dia? Adalah it's about the religion, character of the perawi. Yang ini kita nak tengok. Yang saya tulis kat situ, taqwa dan marwah. Maksud taqwa dan marwah ni senang faham is agama dia. Is he a religious man? Adakah dia seorang yang cukup bermaruah untuk nak menjaga dirinya daripada terpalit dengan benda-benda yang boleh mencacatkan kredibilitinya? This all what we gonna look into it. Sebagai contoh, let's say me, for example saya, katakan saya seorang perawi hadis. Dari segi agama, you know that probably saya seorang yang suka buat maksiat. I don't give a care about nak buat dosa, nak tinggal solat, nak buat benda-benda diharamkan oleh Allah. So in term, bila kita melihat dari segi agama yang saya ni, let's say, can you believe whatever I'm gonna say about hadith Nabi, about apa yang saya nukilkan from our prophet? Can you believe that? Of course, you're gonna be suspicious. Kita akan syak wasangka. Kita akan kata biom. No. Maksudnya, dia ni pun solat pun tak berapa solat. Dia ni duk buat dosa je. Dia ni duk tak peduli halal haram. And now he gonna talk about hadith. Something fishy here. Kan? Marwah is about benda tu tak salah sometimes, but sejauh mana saya berhati-hati dalam sesuatu perkara itu. Sebab sifat hati-hati itulah yang nak dicek. Sebab when people ada sifat hati-hati, kita akan lebih confident about it. But, macam let's say you nak pinjamkan, you gonna borrow some people kereta yang you sayang. Kan? If you know that the person is very careful, sangat berhati-hati membawa kereta, tidak dicermat, dia tak pecut suka hati dia tidak bawa setewa Arab, you gonna have a little bit peace, you gonna more comfortable, you akan lebih confident untuk nak bagi dia pinjam kereta tu. But if you know that dia ni someone yang tak berhati-hati, yang lo'la, yang buat itu dan ini, whatever you want, and so you gonna rasa macam apa, it's hard to have a confidence. So that's yang kita try to maksudkan kat sini. So agama seseorang itu memainkan peranan sama ada kita nak believe apa yang dibawa ataupun tidak. Let's say dia ni kaki kelentong, always lying, always cheating to people. Bila dia cerita tentang satu berita, dia bring some news, would you believe him so easily? Of course not. So you gonna check it out first. Kita akan akan berhati-hati cari dulu betul-betul apa betul ke apa yang dia cakap, ataupun betul ke ataupun tidak. Sebab kerana dia banyak menipu. Lagi banyak dia menipu, lagi susah kita nak terima ataupun impossible for us to believe. If not, dia ni orang yang terkenal jujur, we never know him as liars. So it's easy for us to believe him. So ini benda-benda yang kita nak cek. Yang pertama daripada aspek perawi. Second, pada perawi itu kita akan tengok dari segi dhab. Kat situ saya ada tulis kan, dhab. Apa maksud dhab? Dhab is the keupayaan seseorang, IQ seseorang. Here. Apa maksud dia? Memori dan kitab. Memori ni maksudnya dia punya memori subhanallah. Bila dia dengar sesuatu hadis tu, dia boleh ingat sama bila mana dia menyampaikan. So dia tak akan cut sini, cut sana, tambah sini, tambah sana. Yang ini
something yang sudah hilang daripada kita banyak. Tetapi pada zaman dulu, dalam siri yang lepas saya ada cerita tentang how amazing of daya hafazan ulama-ulama para perawi dulu yang so totally amazing, and we cannot achieve that anymore. But now our memory just so do not compare lah with them. Tapi perawi ini dia akan tengok dari segi memory. Macam mana dia nak tengok? How, bila mana dia dengar hadis tu. Contoh kalau hadis tu saya kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Okay? Itu masa dia belajar, dia dengar hadis tu daripada guru dia macam tu, dan masa disampaikan hadis tu must be like that as well. Bukannya tiba-tiba dia kurang. Innamal a'mal, dia tak sebut binniyat. Dah hilanglah maksud utama dalam hadis tu. Ataupun dia ubah, dia tunggang langgang. Wa innama likulli imri'in ma nawa innamal a'malu binniyat. Dia ingat yang tu, yang susunan itu tersalah. So that's ataupun apa-apa yang contoh yang berkaitan demikian, this is all about how strong our memory masa kita nak sampaikan hadis Nabi SAW. Kenapa ulama check benda-benda ni? Supaya kita boleh yakin dengan orang tu punya salah silap. Let's say macam kita kata umpamanya sekarang, kalau orang tu asyik-asyik cakap lupa, tiba-tiba dia cerita pun kita rasa macam susah kita nak percaya. But orang yang memang kita tahu IQ dia bagus, bila disampaikan, our confidence, our belief akan lebih tinggi. Kitab yang saya tulis kat situ maksudnya sebab ulama dulu kadang-kadang dia merekodkan hadis tu berdasarkan tulisan. So it's not about hafazan semata-mata. Dia boleh jadi pada aspek writing. Bila dia menulis kitab, dia write up hadis tu, dia tulis macam mana dia hafal. Sebab ada perawi yang kemudiannya buta, kemudiannya dia hanya membaca daripada buku dia, dibacakan juga buku yang dia tulis. So sebabkan dia dah tak boleh melihat, it's all depend ketika itu kepada memori dia dan juga kitab yang dia tulis. So these two things adalah dalam bab something yang is very important untuk kita cari dalam perawi itu dalam kita nak menukilkan sesebuah hadis. Kesambungan hadis ni maksudnya sanad dia mesti bersambung. Semua tahu kan, fulan daripada sebelum kita siapa, daripada sebelum kita siapa. Kalau saya bagi tahu is saya dengar daripada Tuanku Abdul Rahman yang mana cerita kemerdekaan sekian. So of course it's not sahih berdasarkan kepada disiplin hadis. Why? Because at that time there are no internet, there are no recording device. Semuanya berdasarkan kepada ni sampaikan kepada ni sampaikan kepada ni. So bila saya nukilkan daripada Tunku Abdul Rahman, which is Tunku Abdul Rahman died long time before I even born in this world. So macam mana saya boleh dengar? How can I listen from him? Macam mana saya boleh dengar daripada Tunku Abdul Rahman? Dan dia mati long time before saya lagi. So itu menunjukkan ada terputus sanad di situ. Yang ini juga kita akan belajar. Ini very important because nanti bila kita nak bicarakan tentang hadis dhaif, ini semua bab kesambungan sanad ni, you have to understand it very well. Sebab itu yang akan memberikan nama-nama bagi setiap daripada kategori hadis itu. Keganjilan, we already talk about it. Kecacatan juga, we already talk about it. So ini adalah 5 kriteria how kita nak menerima sesebuah hadis. Kalau ada kecacatan in one of these items, dia akan efek kepada status hadis itu. Dia mungkin tidak akan menjadikan hadis itu sahih anymore. So if these components is perfect and okay, so insyaAllah hadis itu akan jadi better, akan more stronger. So let's go through dengan general pembahagian status hadis. This is what you
what we gonna learn in this few session. Of course, we're not gonna finish it today. It's gonna take a few sessions, but overall, now you see in front of you ada pembahagian status hadis. Tadi saya dah bagi tahu. Pembahagian hadis boleh menjadi 3 kan. Satu, pembahagian hadis berdasarkan kepada jalan. Yang ni we gonna talk it soon. Pembahagian hadis berdasarkan kepada amalan. Yang ini kedua, yang tengok warna kuning tu, amalan. Yang ini insya-Allah juga kita akan bincangkan after this. Sebab dia ada pembahagian, kita akan bincang tentang nasikh, mansukh, muhkam dan mukhtalaf. Wait, jangan ke mana-mana. Ini kita akan explain later on. So yang first kali we gonna start tentang pembahagian status hadis daripada sudut terima ataupun kita tolak. Maksudnya hadis itu sahih, boleh diterima, ataupun kita nak tolak hadis itu. Alright. So jangan faham, hadis ni kau suka hati je nak tolak hadis ni. Kau siapa kan nak tolak hadis Nabi? No. This is tentang rules. This is tentang adakah benar hadis itu boleh disandarkan kepada Nabi. Adakah strong, adakah kuat hadis itu hendak disandarkan kepada Nabi SAW. Because dia sangat berkait rapat dengan amalan, sangat berkait rapat dengan hukum hakam. That's why we will very, very careful bila kita nak menerima sesebuah hadis. So yang pertama sekali is about hadis. Okay, semua dah tengok Tengok, sekejap lagi kita akan explain. Saya suka go through from general and then we go to more specific later on. So semua kat sini boleh nampak tentang ini adalah nama-nama hadis yang biasa familiar kita akan dengar. Okay, kita akan dengar if we concern about hadis and the status of the hadith. This is the names that we always akan dengar. Yang pertama sekali kalau kita tengok daripada aspek terima. Sekejap lagi kita akan hurai. So don't worry. Kita hurai, kita sebut secara umum, and after that kita akan explain more detail. We're gonna give some example and something like that. Yang pertama sekali, hadis yang kita boleh terima, saya letak warna hijau. Warna hijau. Yang pertama sekali yang paling hijau iaitu sahih. Sahih. So hadis yang boleh terima sama ada hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Kita akan discuss further after this. So hadis pun dia ada hadis sahih li zatihi, dia ada sahih li ghairihi, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Apa itu zat? Apa itu sahih li zatihi? Apa itu sahih li ghairihi? Apa itu hasan li zatihi? Apa hadis hasan li ghairihi? Relax. Kita tak akan mampu untuk nak faham everything in one day, but kita akan ambil first in general, dan after that kita akan go more specific. And after that kita akan discuss tentang hadis yang boleh yang kita tolak, yang maksudnya ada kecacatan, ada masalah di dalam kriteria yang tadi, yang tadi kita tengok dalam formula 5 ada tu kan, yang kita nak tengok dalam hadis tu ada masalah. So that's why kita tolak. It depends on how problem it is. It depends. Kalau kata a small problem is maybe is going to be hadis hasan. If a big problem maybe is going to be dhaif, something like that. So hadis yang kita perlu tolak kat situ, tengok saya bagi kepada 2. Satu, yang berpunca daripada kenapa hadis kita tu tolak. First, because of saqat. Kat situ saya tulis saqat. Yang kedua, because of ta'an. What's the difference between of these two? Okay, saqat tu apa? Saqat, saqat. Dalam bahasa sin, qaf, ta, saqata. Saqata ni tercicir. Maksudnya ada perawi yang tercicir daripada hadis tu. Means kalau tadi kita tengok kriteria penerimaan hadis tadi, apa salah satu daripada syarat dia? Sanad hadis mesti bersambung. Kalau tak bersambung maka tak boleh kita terima.
Itulah maksudnya saqat. Maksudnya ada perawi yang tercicir, ada perawi yang tak ada di dalam sanad yang menyebabkan perawi tak bersambung. So dekat situ ada banyak jenis-jenis hadisnya. Ada yang kita panggil sebagai hadis mu'allaq, ada yang kita panggil sebagai hadis mursal, ada yang dipanggil sebagai hadis mu'dal, ada yang kita panggil sebagai hadis munqati', ada yang kita panggil sebagai hadis mursal khafi, ada yang kita panggil sebagai hadis mudallas. So ini antara jenis-jenis hadis yang berpunca daripada keciciran perawi daripada sanad. So can we understand that? InsyaAllah. InsyaAllah. So kita tengok from the general view first. Kita macam tengok daripada helikopter dululah. Kita naik helikopter, kita tengok kedudukan rumah-rumah ni, jalan-jalan di mana sebelum kita landing, and then kita masuk for each houses. Alright. So itu kelemahan hadis yang berpunca daripada saqat. Yang kedua, kelemahan hadis yang berpunca daripada ta'an. Ta'an ni apa? Ta'ana ni tikam. Maksud dalam bahasa Arab ni tikam. You snap. Okay. Ta'ana ni adalah, maksud dia adalah kita tolak hadis itu kerana masalah perawi itu sendiri. Kecacatan. Maksudnya ini sebab itu kita panggil sebagai ta'an. Macam tikam. Perawi itu punya masalah. Problem yang perawi itu ada sendiri. Problem tu boleh jadi many things. Sama ada, maksudnya masalah pada perawi tadi yang kita kata. Sama ada berbalik kepada adalah perawi ataupun dhab perawi. Kebanyakannya adalah masalah kerana dhab, masalah hafalan. Yang menyebabkan hadis tu berterabur, bercelarut, berubah, bersilap, tunggal-langgang dan sebagainya. So itu menyebabkan kita menolak juga hadis tu kerana ia tidak cukup kuat. Jadi, ta'an ini ada banyak jenis hadis-hadisnya. Right? Yang pertama, kalau kita tengok ada hadis maudhu'. Maudhu' ni kita pun dah selalu dengar. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Yang ni kita detailkan last kali nanti. Sebab dia nanti bab ni kita panjang sikit nak cerita kan. Macam mana hadis tu boleh jadi palsu. Why and so on. Kemudian kita ada hadis syadz dan munkar. Kita ada hadis mu'allal ataupun mu'all. Kita ada hadis mudraj. Kita ada hadis maqlub. Bukan nasi maqlub ya. Nasi maqlub ni nasi Arab tu. Tapi hadis maqlub ini lebih kurang almost meanings yang sama. Maqlub ni maksudnya terbalik. Kita ada hadis muttarib. Kita ada hadis musahhaf ataupun hadis muharraf. Apa maksud hadis musahhaf dan muharraf? So itu bila kita tengok secara general. Now kita go into a little bit more specific. Just a little bit. Not going so deep, okay? Not go deep into deep blue sea, no. Okay, now sekarang kita tengok hadis. Hadis belah kiri, tengok dalam skrin, tuan-tuan semua, perempuan, ada hadis. Yang belah kanan kita ada our beloved prophet. Alright. So maksudnya hadis yang kita dengar daripada riwayat Sunan Nasa'i, daripada Bukhari, daripada Imam Ahmad, daripada Abu Ya'la, daripada Ad-Dailami, on whoever scholar it is. Now hadis itu mestilah dibawa daripada zaman Nabi into their era. So kalau kita tengok hadis ni, anggap tengok bila saya bulat ni adalah seorang perawi. Okay, ini contoh. Hadis ini ada seorang perawi. Okay. Kemudian perawi hadis itu meriwayatkan daripada perawi sebelumnya. Tengok, saya saja buat macam rantai yang bersambung. So maksudnya chain dia bersambung. Perawi hadis itu dibawa oleh perawi daripada perawi sebelumnya. Daripada perawi sebelumnya. Daripada perawi sebelumnya. Daripada perawi sebelumnya.
maka barulah daripada perawi itu daripada Nabi SAW bersambung semua chain rantaian sanad ni, means hadis ini kita boleh tick satu kriteria penerimaan hadis yang kita bagi tahu tadi. Okey, cukup. Maksudnya hadis ini bersambung, fine. Tetapi is it bila sanad tu bersambung means hadis itu automatically is sahih yang kita boleh terima? No. Of course no. Because itu baru salah satu kriteria. Kita tadi sebut ada apa? Ada 5 kriteria yang perlu ada untuk kita terima sesebuah hadis. Okay, now if we see this picture, alamak, tiba-tiba ada satu perawi hilang daripada situ. Maksudnya, kalau kita tuan-tuan dan puan-puan tengok, perawi yang sebelum Nabi ni, sahabat lah maksudnya. Sahabat meriwayatkan daripada Nabi. Now, ada satu perawi tercicir, which is tabi'in. Sebab tabi'in apa? Tabi'in adalah mereka yang meriwayatkan daripada sahabat. Sahabat siapa? Sahabat adalah mereka yang meriwayatkan daripada Nabi. Now, tabi'in tu dah hilang. Somewhere, dah we don't know. It's gone. Okay, so sanad kat sini dah terputus. Okay, sanad kat sini dah terputus sebab kehilangan tabi'in. Yang kita tengok rantai kiri dan rantai kanan yang tak bersambung tu, means diorang tak berjumpa ataupun berbeza era zaman yang menyebabkan impossible untuk mereka ambil hadis tu secara langsung. So, apa yang kita nak panggil dengan hadis ni? What we call about this? Apa nama hadis ni? So, ini adalah hadis yang lemah yang pertama sekali. Of course, sebab hadis itu tak bersambung, mana kita boleh panggil sebagai hadis yang sahih. Kemudian, kalau dia bersambung, maka tetapi walaupun dia bersambung, tetapi ada kecacatan. Tengok saya buat warna merah. Merah tu means ada masalah pada perawi itu. Maybe hafalan dia lemah. Maybe dia punya sifat agama ataupun dia ni suka menipu, benda yang boleh merosakkan credibility dia. Yang ini juga kita lemah. So remember, dalam hadis berkaitan dengan perawi, sama ada perawi itu hilang daripada rantai sanad ataupun perawi itu ada masalah daripada sudut kriteria yang kita bincangkan atau kita mention before. So this is what gonna make weaken the hadith. Ini akan membuatkan hadis itu akan berbeza statusnya. Okay, yang ini kita nanti bincang-bincangkan akan datang. Alright, yang ini kita nak sentuh first thing. Alright, remember just now we already mentioned that first we're going to talk about hadith. Taqsimul hadith is pembahagian hadith berdasarkan kepada hadith itu boleh diterima atau ditolak. So kita gonna talk about first tentang hadith yang boleh diterima. Yang first, hadith sahih, itu which is sebelah kanan. Yang kedua, hadithun hasan, which is sebelah kiri. Ringkasan, right? Because as we mentioned before, we're not gonna go deeper into the deep blue sea. We're only gonna talk about, we're gonna make you understand what is the hadith sahih, what is the hadith sekian. Alright, first of all, we're gonna talk about hadith sahih. Okay, hadith sahih, of course, hadith yang criteria, those 5 criteria that we already talked about it before, mencukupi di dalam hadith itu. Perfect. Alright, so this is the example. For example, hadith la yunadi bilailin, inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Hadith ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. So don't bother, it's hadith sahih. Maksud hadis ni, Nabi bagi tahu sesungguhnya Bilal dia akan azan yang pertama. So masa Bilal azan ni belum masuk subuh, dia adalah azan calling people to the salah. So inform the people, alerting the people that the fajr is near.
So Nabi kata fakulu washrabu, you can eat, you can drink until Ibn Ummi Maktum azan, because when Ibn Ummi Maktum do the azan, it means the Fajr is already masuk. So maksudnya ada dua azan kat situ. This is hadis sahih, la ishkala fi, is no problem about that. Hadis ini kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Look from the down. Kita tengok yang kha, yang saya letak kha tu Imam Bukhari. So kha dekat bawah sekali tu, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Daripada siapa dia ambil hadis ni? From Abdullah ibn Yusuf, syekh dia, guru dia. Dan Abdullah bin Yusuf adalah perawi yang fiqah. Fiqah iaitu perawi, trusted perawi. Is a very trusted perawi. Sangat dipercayai, very reliable. Dan Abdullah bin Yusuf, daripada mana dia dengar hadis ini? Dia mendengar daripada guru dia, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, we all already knows about him. He is the founder of Mazhab Maliki. Is great scholar in Islam. So Imam Malik also no need to talk about his credibility. He's already a very reliable person, very trusted person, scholars, big giant scholars. Okay, so Imam Malik pula, from where he heard about this hadith, dia dengar daripada Abdullah ibn Dinar. Abdullah bin Dinar, the teacher of Imam Malik, the Shaykh of Imam Malik, also is a big scholar at that time. He's a tabi'in, is a very well-known scholars in Medina. Abdullah bin Dinar dengar hadis ni from Ibn Umar. Ibn Umar is no problem about him. He is sahabi, yang mana credibility mereka dalam periwayatan hadis telah dijamin di dalam hadis dan juga Quran. Ibn Umar radhiyallahu anhu mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, if we looking to all these criteria, semuanya ada dekat sini. Maksudnya hadis ini dari segi kesambungan sanad, no problem. Daripada segi perawi is no problem. Daripada segi keganjilan, itu go to more detail when kita tak nak discuss tentang tu, but itu semua pun dari segi kejanggalan, dari segi kecacatan is no problem. So hadis ini boleh dikatakan sebagai hadis yang sahih. So we clear about that? If we clear about that, we're gonna talk about hadith hasan. We're gonna move to hadith hasan, which is hadith hasan is a little bit lower from hadith sahih. Still hadith yang boleh diterima, still cool, still alright, but it's a little bit lower. The status dia not as high as hadith sahih. For example, hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, let's say, saya tulis kat bawah sekali, Hamim. Hamim tu symbol of Imam Ahmad. Hadis yang seorang sahabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abar, kepada siapa aku nak berbakti ya Rasulullah? Nabi Rasulullah jawab, ummak, to your mom. Ditanya lagi, thumma man? Then who's next? Nabi kata, ummak, your mom. Alright, so ya Rasulullah, who's next? Nabi SAW bagi tahu, your mom. 3 times our Prophet mentioned about a mother. So dia kata lagi after that, thumma man? Who's next ya Rasulullah? Dia kata, thumma abak, thumma al-aqrab fal-aqrab. And then your daddy, and siapa yang closer to you and closer. Hadis ini adalah hadis yang hasan daripada hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Why is this hadis hasan? Alright, so kita tengok here. Let's take one more example from hadis hasan. So hadis ini adalah hadis, as you can see from our screens in front of you. Hadis riwayat Ahmad diriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan is giant, is a mountain in the hadith. So he's a very trusted perawi. So you don't need to worry about him. Yahya bin Qattan
dia dengar hadis ni from Bahz bin Hakim bin Muawiyah. Bahz bin Hakim ambil daripada ayah dia Hakim bin Muawiyah, daripada atuk dia Muawiyah. So the conclusion from this sanad is yang saya color, the colored red, yang saya dah colorkan warna merah, which is Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim kat situ adalah perawi yang dia trusted but not in high level. Maksudnya dia ada masalah sikit daripada sudut memori dia. Means dia ada melakukan some mistakes yang menyebabkan dia tidak seperti those giants, those mountains in hadith. Macam Imam Malik, macam kita tengok perawi-perawi yang power Yahya Al-Qattan tadi. Those are people yang is very rare for them to make mistakes, make mistakes. But Bahz bin Hakim that ada melakukan few mistakes yang menyebabkan dia down a bit, dia punya level, but still acceptable. So this hadith dari segi kesambungan sanad bersambung. After we check, dia bersambung, is no problem. Dari segi masalah matan, teks, masalah kejanggalan, masalah kecacatan, alhamdulillah free from that. The only thing is Bahz bin Hakim yang ada a little bit problem. So that's why we call this hadith is hadith Hasan. So hadith Hasan is not as strong as Sahih, but is still acceptable and still can be used in hukum hakam, in amal ibadat dan so on. So these two hadith, Hasan and Sahih, adalah hadith yang boleh kita terima. Okay, so can you understand? So put in your mind, hadith Sahih dan Hasan is hadith yang boleh diterima. Kenapa dibezakan hadith Hasan dan Sahih? If only in situation if they are if there are contradiction in our kefahaman tentang sesebuah hukum hakam, yang ini berdalilkan kepada hadis yang sahih, yang ini berdalilkan kepada hadis yang hasan, so we can mendahulukan, kita dahulukan hadis yang sahih from hadis hasan. That's all. Otherwise hadis hasan dan sahih we still can use it in our deen, no problem about that. Okay, so if you can understand that, yeah, this is the last one I'm gonna talk about it today. Is tadi kita dah bagi tahu kriteria hadis, mesti hadis itu bersambung, mesti hadis itu perawinya tak ada masalah. But sometimes the hadis sanad yang bersambung, kita tengok there is no doubt about it. It's cool. Dari segi perawi punya credibility is already fantastic, no problem. But sometimes kita tak perasan tentang kecacatan hadis tu. We don't see about it. Tadi kita bagi tahu bila kita nak tengok hadis sahih kena ada tengok 5 kriteria kan. Saya ulang supaya kita boleh ingat. 5 kriteria kan. Perawi dari segi adalah credibility, dari segi dhabt, dari segi memory, daripada segi kesambungan sanad, dari segi kejanggalan teks, dan daripada segi kecacatan. Now, in front of you is one example yang mana kita tak perasan. Right? Hadis ini, tengok daripada bawah, jimha. Apa maksud yang warna pink tu? Jimha tu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah daripada Sahal bin Abi Sahal, daripada Makki bin Ibrahim, daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Semua ini kalau kita cek kesambungan sanad, is no problem about it. Kalau kita tengok dari segi credibility of perawi, is no problem about that as well. So, kat mana ada problem? Kat problem dia adalah terletak pada perawi bernama Makki bin Ibrahim. Apa yang perawi ni dah buat? Ini after research, after kita study a bit deeper, apa yang kita akan jumpa? Rupanya sanad yang diriwayatkan oleh Makki bin Ibrahim ini salah. Sebab sanad yang sebenar bukan daripada Imam Malik, daripada Nafi'. Walaupun Nafi' ini memang actually is a guru, is a teacher to Imam Malik. But
for this hadith is totally wrong because Imam Malik tidak meriwayatkan hadith ini from Nafi'. But actually Imam Malik meriwayatkan hadith ini from Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada hadith Abi Hurairah. So this is not hadith Ibn Umar, but this is hadith Abu Hurairah. How do we know Makki bin Ibrahim do a mistake? There are a lot of evidence, but if we compare the riwayah of the hadith, and we will found that there are 15 of Malik students. 15, can you imagine so many? 15 of Imam Malik, all of these prawis riwayah this hadith from Malik, from Zuhri, from Sa'id bin Musayyib, from Abu Hurairah. Means the belah kiri punya sanad. So Makki bin Ibrahim do a mistake, yang mana dia pergi meriwayatkan jalan hadis daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. So kat sini we gonna say hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah kat sini adalah hadis yang syadz. Hadis yang syadz ni adalah hadis yang ada kejanggalan because it's different from the other perawi, yang how dia bersendirian meriwayatkan sanad yang salah ini, sedangkan 15 sahabat-sahabat dia semua yang power semua riwayatkan daripada Malik, guru mereka ini, dengan sanad yang lain. Dan yang betul ini ada hadis, ada riwayatnya di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang kita bincangkan ini adalah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi fakabbara arba'an. Nabi sallallahu once salatkan jenazah An-Najashi daripada jauh secara gaib dan dia bertakbir 4 kali. So yang sahih adalah sanad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang wrong, yang salah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. So ini yang contoh ini yang apa yang saya nak bagi tahu is not probably bila kita study hadis is not as clean as it seems. They always kita kena go kaji lebih mendalam. So insya-Allah we akan lebih understand ataupun dia akan lebih clear tentang kita. But ini adalah tentang pendedahan yang saya nak sharekan bersama dengan sahabat-sahabat pada hari ini. So insya-Allah I think we stop it here first for today, dan sekejap lagi nak maghrib. After maghrib saya akan sambung meeting fatwa wilayah. Saya ada di Melaka sekarang ni, ni di hotel ni, bukan di rumah ni. So ada meeting fatwa sampai esok hari. Then insyaAllah I think we shall continue in the next session insyaAllah. Hopefully it's more clear for you. Today we take a journey with the helicopter seeing from above, from the sky. Macam mana jenis-jenis hadis ni, insyaAllah we go further and deeper insyaAllah in our future. So jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat semua. Barakallahu fiikum. If ada apa-apa yang tak clear, insyaAllah kita boleh panjangkan insyaAllah in our next session. InsyaAllah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih semua.